Hari ini saya telah dihubungi oleh salah seorang, merupakan seorang lelaki. Beliau ingin bertanyakan tentang satu isu yang dilalui, kejadian yang dilalui oleh isterinya, yang mana isterinya telah berkawan dengan seorang kenalan di dalam media sosial. Kenalan isterinya di dalam Facebook itu ingin memberikan hadiah kepada isterinya. Yang mana akhirnya tiba-tiba isteri kepada si pemanggil ini, yang merupakan bakal mangsa ni lah, telah diarahkan oleh pihak yang tersebut untuk membuat beberapa pembayaran sebelum barang itu dihantar. Isteri kepada pemanggil ini merasa ada sesuatu yang tak kena. Beliau tidak ingin membuat bayaran seperti mana yang dikendaki oleh pihak yang sebelah sana yang nak bagi hadiah tu. Kemudian pihak yang di sebelah sana telah memusingkan cerita itu dengan mendakwa seolah-olah wanita ini terlibat dalam satu kes siasatan yang melibatkan penghantaran wang daripada luar negara. Kononnya barang yang dihantar itu mempunyai barang yang salah. Bakal mangsa ini ditakut-takutkan akan disoal siasat oleh pihak berkuasa akibat daripada penghantaran barang yang salah itu. Saya telah meminta izin dengan bakal mangsa ini yang merupakan seorang wanita untuk mengkongsikan pengalaman ini kepada anda semua supaya ia boleh dijadikan tauladan dan juga satu pengalaman untuk kita sama-sama jadikan pengajaran untuk kita, ilmu untuk kita bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa skamer. Kita dengarkan. First time tu saya buka FB lah. Ada gambar dia friend request. Lalunya saya tak accept. Tapi kali ni sebab saya tengok ada profil kawan saya friend dalam tu, mutual friend. Jadi saya pun accept lah sebab saya kirakan kawan tak kawan lah. Okey, tengok kebanyakannya scammer ataupun sedikit scam ini akan mencari mangsanya melalui media sosial. Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke, ataupun apa-apa aplikasi dating apps. Okey, mangsa ini percaya bahawa individu yang ingin berkawan dengan beliau itu merupakan seorang individu yang wujud berdasarkan kepada apa? Mutual friend kepada rakannya. So, saya pernah nasihatkan sebelum ni kepada anda semua, mana-mana individu yang anda tak pasti, anda tak kenal, anda jangan perasan anda ni selebriti ataupun artis yang kononnya ramai follower nak follow anda. Anda tengok diri anda pun anda tahu memang takkanlah ada banyak follower, senang cerita lah. Jangan kerana nak kejar, nak dapatkan follower yang banyak, anda accept je penerimaan individu-individu yang anda tak kenal tu untuk berkawan dengan anda. Kerana yang bakal menjadi mangsa tu bukan anda, tapi rakan anda. Seperti mana yang dilalui oleh wanita ini. Dia melihat mutual friend. Saya dah accept tu, dia tanya saya ni umur berapa semua. Tapi saya katalah saya dah kahwin, dah ada anak semua. Jadi saya rasa saya dah, bukan masa untuk saya untuk berkenalan tu saya tak nak. Saya cakap macam tu kan. Saya tanya, cik ni siapa? Sebab muka dia macam pernah saya tengok, tapi saya tak ingat. Lepas tu dia kata dia asal daripada Ipoh, Perak. Saya just bertanya sampai dia declare yang dia kerja di UK lah. Untuk makluman anda, siapa-siapa pun boleh create account Facebook. Ini kita cakap pasal Facebook lah sebab mangsa ni diperdaya oleh scammer ini melalui Facebook. Siapa-siapa pun boleh buka account Facebook, siapa-siapa pun boleh letak nama siapa-siapa pun boleh letak gambar siapa-siapa yang dia nak. Itu sebab saya nasihatkan sebelum ini, anda lihat di dalam rakan-rakan di media sosial anda. Anda tak kenal, anda jangan accept diorang menjadi rakan anda. Kenapa yang anda nak sangat banyak follower? Anda memang artis ke? Anda selebriti ke? Atau anda ni mempunyai daya-daya penarik atau menyebabkan ramai follower pada anda ni? Di UK katanya 20. Memang kalau scammer ni dia cakap dia mesti sama ada asal daripada luar negara ataupun kerja kat luar negara. Sebab apa? Nak menunjukkan dia hebat lah, baru wanita-wanita atau lelaki ni tergoda, betul tak? Nak menunjukkan dia ni best sangat lah kerja kat luar negara tu, yang boleh mengakibatkan orang-orang ni terima dia sebagai kawan. Tengok, sebab modal UK je, pada Hulu Kelang je. 23 tahun. And then dia kerja di syarikat apa macam ada
dengan minyak-minyak jugalah. Mula saya tak percaya. Saya kata kalau ikutkan cara dia punya bahasa tu, saya tengok macam bahasa yang ditranslate. Dia kata, dia bagi gambar dekat office dia lah. So gambar tu memang match dengan gambar dalam FB. So kalau pasal pekerjaan ni, memang tak ada pekerjaan cak ayam lah. Semuanya pekerjaan, kalau tak pilot, army, tak army, businessman, tak businessman, kerja pelantar minyak, tak pelantar minyak, kerja engineer, tak pun doktor. Memang orang kata bukan cikai-cikai lah. Awak pun semua, sebabkan orang ni kerja bagus-bagus lah, nak berkawan lah kononnya kan. Bukan individu ni, saya cakap orang lain. Ni tak ada kena-mengena dengan mangsa ni. Mangsa ni dia dah ambil beberapa tindakan, langkah-langkah kononnya, siasatan awal dia. Ni saya nak bagi tahu. Yang dia tengok gambar-gambar yang ditunjukkan oleh lelaki itu, gambar itu dapat daripada pemilik yang sebenar, dapat daripada internet. Boleh dapat je gambar-gambar Mak Saleh tu yang banyak-banyak, ataupun gambar-gambar individu yang dia pakai tu, boleh dapat kat mana-mana pun. Awak kalau Google gambar saya pun berlambat kat internet, awak pun boleh menyamar sebagai saya. Ni saya nak bagi tahu konsep dia. Maknanya mana-mana orang yang awak tengok dalam media sosial tu, selagi awak tak nampak depan mata, awak janganlah percaya orang tu adalah orang yang wujud. Apatah lagi yang konon-konon daripada UK ni. Sekali kita tengok UK mana dia datang. So saya rasa macam okey, ada betulnya juga. And then saya tanya dia punya umur berapa. Katanya dia dalam 55 kan. Nak jadikan saya kawan baik sajalah. Dia kata kalau kawan baik tak kisahlah, sebab saya dah ada suami, saya dengan anak-anak kan. Lepas tu bila dah lama-lama tu, dia cakap dengan saya disebabkan saya macam, dia kata nampak saya ni macam baik. Jadi sempurnakan nak raya Cina tu, dan dia nak bagi sedikit hadiah lah, dia kata macam tu. Saya kata mula, saya kata tak payahlah, tak payah hadiah semua, sebab saya tak nak suami saya salah sangka nanti kan. Lepas tu dia kata tak apa, dia memang ikhlas nak bagi. Lepas tu dia tanya alamat. Mula saya tak nak bagi alamat saya, tapi dia kata dia betul ikhlas, tak minta balasan apalah. Dia kata memang betul-betul untuk apa orang kata, bagi hadiah untuk kawan. Saya pun tak expect benda tu banyak benda. Bila saya dah bagi alamat tu, semalam tak salah saya dia hantar. Okeylah, macam ni lah. Saya nak tanya kepada mana-mana orang yang berkawan di dalam media sosial ni. Memang semudah tu ke boleh dapat hadiah? Kepada individu yang ditawarkan hadiah-hadiah daripada kenalan di dalam media sosial, saya nak tanya anda semua. Bukan individu ni lah, saya nak tanya anda semua. Memang anda layak ke nak dapat hadiah? Memang anda, birthday today ke apa? Birthday tu hari ni ke dapat hadiah? Ni saya nak bagi tahu. Saya boleh ajarkan cara nak berkawan macam mana, cara nak bercinta macam mana. Ni kalau masuk bab cinta ni best ni. Kepada mana-mana individu yang hanya mengenali individu hanya melalui dalam media sosial. Kalaulah rakan media sosial anda tu nak bagi hadiah, pertama sekali, macam tadi saya cakap juga, tanya diri sendiri, apa hal aku nak dapat hadiah ni? Layak ke aku dapat hadiah ni? Siapa aku nak dapat hadiah ni? Tanya pada diri sendiri. Yang kedua, dia tu siapa? Jumpa pun tak pernah. Jangan kata bercakap dalam telefon, face to face pun tak pernah. Awak ingat apa? Awak ingat ada ke lelaki-lelaki yang sanggup nak bagi hadiah macam tu je? Tak ada Saya mewakili Persatuan Kaum-Kaum Lelaki. Kita tak bagi tiba-tiba je hadiah macam tu je kepada kawan-kawan media sosial. Daripada dia bagi dekat awak yang dia tak pernah jumpa pun, yang dia kenal dalam media sosial, baik dia bagi dekat orang-orang sekeliling dia. Dia kerja kat pelantar minyak tu, duit dia banyak. Awak ingat tak ada ke wanita-wanita di sekeliling dia? Okay, kita dengar apa lagi yang skamer ini bagi kepada mangsa ini. Resit AWB bill tu, syarikat pos barang tu, dia ada bagi iPhone sebenarnya, kulit iPhone, Apple laptop semua tu lah. Sebab tu saya kata ni barang ni berharga sangat, saya takut nak terima kan. Tapi dia kata dia dah post kat saya dan akan saya terima nantilah. Awak tengok tadi skamer ni ada bagi gambar salinan resit. Ni saya nak bagi tahu, apa pun dokumen yang anda hanya lihat melalui
di dalam online atau telefon saja. Dokumen itu yang pertama. Boleh ambil je dekat mana-mana. Yang kedua, diorang boleh reka cipta. Dia boleh reka je. Dia ambil je borang tu dekat mana-mana pusat courier service, dia tulis je. Padahal barang tak hantar pun dia tulis. Nak nampakkan seolah-olah kononnya ada pengantaran. So, mulai hari ni, apa pun dokumen yang awak nampak, apa pun borang yang awak lihat, tak kisah apa pun yang sign kat situ, siapa pun yang sign, tak kisahlah yang sign tu polis ke, custom ke, immigration ke, kedutaan ke, awak jangan mudah percaya. Sepatutnya apa yang patut buat, awak sahkan dulu dokumen tu betul ke tak. Macam mana nak sahkan? Telefon kepada ejen yang mengeluarkan dokumen tu. Syarikat apa disebut? Tu. Dan awak dengar barang apa dia nak hantar tadi? iPhone, iPad. Takkan semudah tu lelaki ni, tak kisahlah dia budiman macam mana sekalipun, takkanlah semudah tu dia nak bagi hadiah kepada orang yang jauh dengan dia, yang dikenal melalui media sosial. Ni, kepada kaum-kaum wanita ni, saya lelaki, saya bagi tahu, bagi pihak lelaki-lelaki, bagi pihak lelaki-lelaki tak guna kat luar sana, persatuan-persatuan lelaki Casanova dan Mata Keranjang. Saya bukan dalam grup tu lah, tapi saya bagi tahu pihak yang sana tu, dia orang takkan semudah itu nak bagi awak duit. Ingat tak ada Ini bukan kategori main bagi je macam tu, tak ada. Istilah nak bagi je saja-saja tak ada. Okey, kita dengar lagi Yelah, ejen akan call katanya macam tu. Lepas tu saya kata ejen tu, macam mana saya nak buat ni? Nanti suami saya tanya, macam mana saya nak jawab? Dia kata, benda ni mahal sangat kan? Lepas tu dia kata, tak apa, ni memang betul ikhlas pada dia sebab dia pun kata baru dilantik sebagai pengusaha syarikat tu lah, dia kata. Jadi katanya hari ni dia meeting dekat South King Winston syarikat Airway tu. Saya belum cek lagi. Okey macam saya cakap tadi lah, kalau sebut pasal pekerjaan ni, tak ada punya yang kerani-kerani housekeeping ke apa, tak ada. Nak memang pengurus besar syarikat kerja kat luar negara. Sebab apa? Sebab awak ni semua kan suka kan dengar perkataan-perkataan manager, orang yang standard tu tinggi, harta banyak. Bukan wanita ni lah, saya cakap orang-orang lain lah jangan terasa bukan wanita ni. Wanita ni bagus. Bagus pun selepas suami dia yang bagi tahu ini scammer. Ni saya nak bagi tahu. So awak semua jangan kecam wanita ni, sebab apa pun yang dia buat, tindakan dia, suami dia tahu. Suami dia yang call saya. Kena faham ni. Saya nak menunjukkan apa tindakan wanita ini, yang nak menunjukkan langkah dan tindakan dia buat tu, itulah solution dan apa yang harus anda lakukan. Okey? Anda dah dengar hadiah nak bagi. Pelik tiba-tiba nak bagi iPhone Saya bercinta bertahun-tahun dengan bini saya pun belum tentu dapat iPhone tau. Handphone Cak Ayah Nokia pun belum tentu dia bagi. Itu yang memang dia dah sayang gila kat saya. Itu sayang gila. Ini jumpa pun tak pernah, besar muka pun tak pernah. Apatah lagi wanita ni dah declare dia ada suami. Sangat tak masuk akal kan? Tu saya kata tak nak kena scam. Fikir secara logik dan rasional seperti orang normal. Ingat seperti orang normal lagi, tapi dia ada cara dengan saya. Cek dengan syarikat tu sendirilah. Kalau saya tak percaya, dia kata macam tu. Lepas tu saya tak cek lagi lah, sebab saya cari juga nombor cek, tapi saya tak nampak nombor. Mungkin saya tengah gabra sekalang kan. Lepas tu dia kata ni penghantaran ni melalui antarabangsa punya. Memang dia orang akan guna ejen, dia kata macam tu. Lepas tu itulah dia dah bagi gambar yang apa yang dia nak send kat saya. Dah bagi receipt macam kita nak post pun kita ada fill up form. Form tu dia bagi kat saya. Dan ejen tu call saya pagi tadi. Dia tanya, Encik ada kenal dengan Mr. Izzuan kan? Saya kata, ya kenal daripada you. Okey ejen telah call mangsa ni. Saya nak bagi tahu ejen yang call mangsa ni pun adalah rakan-rakan sindiket, rakan-rakan scammer itu. Diorang berpakat. Scammer ni, scammer love scam ni, diorang ni ada satu grup pakatan jahat. Diorang ada grup-grup dia. Okey, aku menyamar sebagai lelaki hebat, kau menyamar sebagai operator. Nanti saat lagi kan kau menyamar sebagai custom tau, sebab nak menunjukkan yang kalau dia tak nak bayar ni dia kena tindakan. Dia semua grup tu lengkap. Semua ada peranan masing-masing. So janganlah awak bila orang tu call kata daripada ejen ke, daripada polis ke, daripada custom, awak terus percaya. Tu sebab saya minta awak
Kan saya dah cakap awal-awal, ambil tahu pasal modus operandi scammer, supaya bila awak dah berkawan je dalam media sosial, bila ada lelaki je yang awak tak kenal, tak payah layan lah, tak payah respon lah, tak payah awak nak melalui proses yang panjang macam ni, tak payah juga saya nak bebel panjang-panjang. Sebab awal-awal tadi, masa awak mula-mula berkawan dalam Facebook, orang ni nak jadi kawan awak dah reject awal-awal. Ini yang saya nak, ini yang saya nak bagi tahu pada semua orang kat luar sana. You all jangan duk gila sangat terhege-hege nak cari kawan ramai, follower ramai. Sebab orang-orang tu hanya nak menjadikan anda sebagai mangsa. UK betul. Lepas tu kata Mr. Izzuan ada kata nak hantar barang. Saya kata memang betul ada nak hantar barang, dia kata kan. Lepas tu dia cakap dengan saya tu, macam ni puan, penghantaran barang nak buat hari ni. Tapi untuk pembayaran duty tu macam tak settle lagi lah. Kena buat bayaran tu dulu. Barang akan dihantar dalam pukul 3. Nampak? Dekat sini start si scammer yang menyamar sebagai ejen minta bayaran. Orang cakap macam mana start dia kena rugi. Inilah ni yang menyamar sebagai ejen ni. Start lah dia cakap, oh ni nak deliver barang ni nak kena buat bayaran dulu ni. Kan? Nak dapat iPhone, nak dapat iPad, kan? Nak sangat kan? Kena buat bayaran dulu. Atau 4 petang lah dia macam tu. Dia kata kena buat settlement lah macam tu. Nanti barang diorang akan hantar. Lepas tu saya kata, oh macam tu saya baru beritahu suami. Suami kata jangan buat bayaran. Tu scammer tu. Dia macam tu kan. Tindakan yang bijak yang dilakukan oleh wanita ini ialah beliau bertanya terlebih dahulu. Saya dalam semua video saya dan ceramah saya dah cakap, semua orang yang menjadi mangsa scam, diorang ni jadi sebab diorang tidak bertanya, diorang tidak rujuk, diorang tak buat saya makan, tak buat siasatan awal. Wanita ini bijak. Dia tanya dulu dengan suami dia. Nasib baik dia jujur, dia tanya. Ni wanita-wanita yang tak declare dengan suami, yang senyap-senyap duk berkawan dengan jantan ni, nak tanya, gila. Dekat suami pun dah kena pelangkong, kat sini dah rugi. So, ini yang saya nak bagi tahu pada anda semua. Bertanya terlebih dahulu. Lepas tu dalam petang tadi tu orang tu call balik. Dia tanya saya, Puan tahu tak Encik Izzuan ni hantar apa? Saya kata hantar barang lah, hantar apa lagi? Dia kata, Puan banyak benda dia hantar ni. Saya kata, apa bendanya? Dia kata, Puan tahu tak dia ada hantar duit? Saya kata, saya tak tahu, tapi pagi tadi dia ada maklumkan. Dia kata, nanti bila terima duit tu, saya bolehlah buat bayaran balik dari apa yang saya kena. Tengok apabila start dia tak boleh makan mangsa ni untuk buat bayaran untuk lepaskan barang tu, dia create satu lagi cerita, kononnya ada duit dalam tu. Kononnya ada barang berharga dalam tu. Kadang-kadang dia tak sebut duit, kadang-kadang dia sebut IC, dia sebut pasport, ada yang sebut dadah, macam-macam lah. Tujuan dia apa? Nak menakutkan mangsa ni. So dalam cerita ni, dia gunalah duit dalam tu yang dihantar kepada mangsa ini. Tengok Kena bayar cas tu, dia kata macam tu. Bila ejen tu bagi tahu saya, dia kata banyak ni Puan, Cik Izzuan bagi kat Puan. Kata kenapa banyak sangat, dia kata kan. Dia kata saya pun tak tahu kenapa dia bagi Puan banyak, dia kata tu. Lepas tu saya cakap dengan dia, saya tak tahu yang dia nak hantar duit banyak tu kan. Tapi dia memang pagi tadi cakap dengan saya, dia ada kirimkan duit sekali. Duit tu bolehlah saya buat untuk bayar balik apa tu yang saya kena cas. Ni, saya nak tanya pada kaum-kaum lelaki yang tengok video ni. Korang memang baik hati ke rajin memang bagi perempuan duit? Memang jenis macam tu Kalau nak bagi tu memang masuk dalam envelope ke apa? Atau masuk dalam kotak hadiah? Bukan bank in ke? Tak boleh transfer ke? Ni benda-benda yang harus anda gunakan kebijaksanaan diri anda untuk berfikir. Lelaki ni nak bagi dia duit. Nanti sekali kita dengar berapa banyak duit yang dia bagi. Lepas tu saya kata dia bagi berapa? Lepas tu dia kata banyak ni Puan, dia kata. Lepas tu saya tanya balik dengan sender tu, Cik bagi saya berapa sebenarnya? Dia kata dalam RM428 berapa, 428,000 macam tu lah. Saya kata kenapa banyak? 428,000. Awak tahu tak banyak mana? Apa gilanya jantan scammer ni? Oh, jangan cerita jantan scammer lah. Apa gilanya lelaki
Tiba-tiba nak bagi 400,000 pada perempuan dia tak kenal. Ya Allah. Saya tak tahulah kalau ada di luar sana yang percaya dengan lelaki-lelaki macam ni. Jangan kata nak bagi 400,000 dek. Nak bagi RM400 pun fikir 88 kali dek. Kalau saya lah lelaki tu dek. Aduh, ada ke orang yang percaya nak bagi 400,000? Ni, kawan-kawan lelaki yang dengar. Korang, berapa banyak yang korang pernah bagi girlfriend, buah hati, cinta hati korang duit? Girlfriend bagi dia duit adalah dia bagi girlfriend. Yang macam tu kan. Dia kata sempena menghargai saya lah sebagai kawan dia. Ya Allah, memang dalam dunia ni dia seorang je ke kawan dia yang dia nak hargai? Apa dia tak ada kawan lain ke yang dia nak hargai? Ha? Sepanjang hidup lelaki tu yang kata umur dah 55 tahun, apa seorang perempuan ni je ke dia jumpa? Banyak sangat ni, saya takut. Lepas tu yang ejen tukar saya suruh saya settlekan hari ni lah. Saya kena, dia kata custom dah tahan sebab dapati dalam beg tu dia tak declare pun nak bagi duit. Tengok asalnya kawan melalui media sosial. Selalunya saya sebut love scam lah. Since wanita ini atau mangsa ni tak declare orang tu sedang bercinta dengan dia, dan dia pun bagi tahu suami dia, saya tak anggaplah love scam. Saya anggaplah kawan dalam media sosial. Yang akhirnya dipindahkan, bertukar pula MO jadi pasal scam. Dia dah nak makan wanita ni tak boleh. Dia gunalah taktik strategi kedua, pasal scam masuk. Yang macam mana? Dia akan menggunakan agensi penguatkuasa lain sebagai tipu helah dia untuk menakutkan mangsa ni. Dia sebut apa tadi? Custom. Yang kononnya barang ini akan ditahan, siasatan akan dijalankan. So mereka-mereka yang lemah ini, mudah takut, apa yang mereka akan buat? Pertama, tak boleh fikir dan buat keputusan secara rasional dan logik. Yang kedua, dia akan ikut je arahan. Inilah punca-punca wanita-wanita ini menjadi mangsa kepada mereka-mereka yang scam mereka melalui media sosial. Kawan mereka kononnya yang akhirnya jadi pasal scam. Dia guna pula nama custom. Dia hanya declare barang saja, tapi duit tu dia tak declare. Jadi kenalah penalty katanya. Saya kata penalty tu berapa? Dia kata penalty 10,550. Dia kata kalau banyak tu saya memang tak boleh bayar lah saya kan. Asal tadi nak bayar untuk lepaskan barang, bayar dekat ejen courier service. Sekarang ni dah masuk cerita lain pula, bab penalty pula kena bayar 10,000. Dia memang tak ada duit dia macam tu. Lepas tu dia kata, itulah puan, ni kena bayar dia kata sebab nak lepaskan barang dia macam tu. Kalau tak bayar dia kata puan mungkin akan disuat siasat lah sebab puan menerima duit yang berjumlah besar daripada luar. Ini poin yang kuat. Ini selalunya ayat-ayat yang ditakuti oleh mangsa-mangsa. Takut disiasat. Ini yang kita tak nak. That's why proses ini anda takkan lalu jika anda pilih kawan-kawan media sosial anda. Jika anda tidak berkawan dengan mana-mana orang sesuka hati anda semudah itu. Dia kata, kenapa saya nak kena siasat? Saya tak tahu apa-apa kan. Lepas tu dia kata, itu prosedur lah puan. Kalau tak buat pembayaran tu, memang custom akan siasat lah benda-benda macam ni. Saya kata, saya tak tahu. Kata kalau saya tahu, saya cakap dengan sender tu, jangan kirim saya barang apa-apa. Saya tak nak susahkan diri saya sendiri. Saya takut lah cik. Saya kena soal siasat kan. Saya dalam penjawat awam. Saya jarang buka yang skema-skema ni cik. Saya sebab macam dia kata kawan baik kan. Saya pun orang kawan baik okey lah. Lepas tu saya percaya yang dia cakap pun macam dia orang yang baik. Sebab selama ni saya memang takut. Tengok dia kata apa? Dia tak pernah tengok, dia tak ambil tahu hal-hal mengenai scam. That's why saya wajibkan anda semua, saya minta anda semua, suka tak suka, ambil tahu pasal scam supaya anda boleh mencegah lebih awal. Itu yang pertama, anda ambil tahu. Tolonglah, suka tak suka, anda kena ambil tahu. Yang kedua, yang bakal menjadi mangsa tidak mengira jawatan dan tidak mengira kedudukan anda. Penjawat awam
pun hampir menjadi mangsa kepada scam ini. Tengok, sendiri diakui oleh mangsa ini, dia tak ambil tahu langsung. Tak pernah ambil tahu. Ini baru start ambil tahu. Ini pun dia bernasib baik sebab suami dia yang ambil tahu. Saya yakin suami dia adalah individu yang mengenali saya ataupun pernah hadir dalam ceramah yang saya bagi. That's why dia ada nombor telefon saya, dia hubungi saya. Ini yang ada nombor telefon saya. Tu, yang lain-lain yang tak ada nombor telefon saya tu, macam mana dia nak check? Itu yang pentingnya anda semua membantu antara satu sama lain. Peranan anda sebagai teman, sebagai rakan, saudara, suami, isteri, adik-beradik, keluarga, tok, anak, anda hebahkan semua video-video pasal scam. Cakap dengan diorang, tengok ni, dengar ni, ambil tahu supaya mereka tidak menjadi mangsa scam. Satu tindakan yang bijak dilakukan oleh wanita ini ialah beliau semak terlebih dahulu, beliau tanya terlebih dahulu. Bayangkan kalau beliau seorang single mother, tak ada suami, dia nak tanya siapa? Sudah pasti dia akan membuat keputusan yang mengikut hati dia ketika itu. Kerana tak melihat cerita pasal scam, tak pernah ambil tahu pasal scam, terjebak. Akhirnya ikutlah kata orang tu. Asalnya nak suruh bayar untuk lepaskan barang. Mana-mana orang yang kemaruk sangat, yang dah terbayang, aku nak pakai iPhone, aku tak lama lagi dapat iPad, aku tak lama lagi dapat berkahwin dengan lelaki ni, aku tak lama lagi lelaki Mak Saleh ni nak bagi aku hadiah lagi, duit lagi, apa semua. Percaya, buat bayaran. Akibat daripada percaya itu, mangsa ini buat bayaran kepada courier service. Tak dapat, tak buat bayaran kat courier service, scammer ni melalui rakan-rakan sedikit dia menyamar pula sebagai custom ataupun sebagai ejen yang menakut-nakutkan dia. Oh, ni dah terlibat kes custom dan sebagainya. Anda semua fikir secara logik dan rasional. Janganlah, kalau anda tak pandai nak guna media sosial, tak pandai nak pilih kawan mana satu yang betul, yang tak betul dalam media sosial, tak payah ada media sosial. Tak payah ada. Dalam tu pun saya tengok banyak benda yang negatif daripada positif. Ni saya ni, kalau tengok rakan-rakan ataupun individu yang nak berkawan dengan saya berlambak, beratus, semua saya tak approve. Sebab saya tengok daripada luar negara, satu. Yang kedua, saya memang tak kenal pun. Yang ketiga, saya tak nampak sebarang update daripada individu-individu ini. Which is, saya rasa ini bukan satu akaun media sosial normal. Yang seterusnya, kenapa saya nak terima berkawan dengan orang yang saya nampak pun mendatangkan curiga pada saya? Kan? Tiba-tiba je gambar dia dah besar. Gambar kecil-kecil, gambar zaman sekolah dia tak nampak. Sadar-sadar gambar dah besar je. Apa? Dia tak pernah lahir-lahir beranak dah besar ke apa? At least kita dapat tahu latar belakang keluarga dia. Dan apa yang pastinya, macam ginilah. Guna media sosial untuk tujuan kebaikan. Kalau istilah berkawan ni dalam media sosial, hanya approve, hanya berkawan dengan individu yang awak kenal dan wujud sahaja. Ingat kenal dan wujud sahaja. Tak adalah istilah saya nak cari kawan baru, tak payahlah. Dah tua-tua tu tak payahlah nak kawan-kawan baru. Saya ni pun yang dah tua ni rasa macam muda pun, saya fikir 80 kali kalau tengok wanita-wanita, lelaki-lelaki nak berkawan dengan saya dalam media sosial. Tak ada. Saya cakap terus serang. Banyak yang mendatang keburukan daripada kebaikan. Buat apa? So, nasihat saya kepada anda semua, fikir secara logik dan rasional seperti orang normal. Takkan ada orang semudah itu nak bagi awak hadiah. Apatah lagi nilai hadiah tu ribuan ringgit. Mungkin boleh jadi ratusan ribu ringgit. Jangan nak berangan lah. Tak adanya. Saya garanti lah. Kalau ada, jumpa saya. Saya up lagi, saya gandakan lagi orang yang bagi hadiah kat awak tiba-tiba je. Tak ada Ingat ni saya nak cakap dengan tegas. Punca daripada mana? Kesilapan diri anda sendiri. Anda yang menentukan sama ada anda di-scam ataupun anda selamat daripada di-scam. Apapun, be smart. Stay alert.